Tak usah nak gitu tuduh kepada pihak pemerintah. Pemimpin tu, pemimpin ni, demo tu, demo ni lah adik kakak. Dia harap katanya kita ni bakat merenung diri kita adik kakak. Kerana apabila duk selalu berlaku perkara-perkara yang mungkar, lepas tu setuju dengan perkara-perkara yang mungkar macam beberapa hari yang telah lepas LGBT gapo ni, kita tahu cerak-cerak dah adik kakak benda ni adalah benda yang benda yang mungkar adik kakak. Walaupun kita tak juruh tak baik sekalipun adik kakak, kita ni bukan orang molek sekalipun, sekurang-kurangnya jangan kita ada perasaan kata setuju dengan undang-undang ni. Walaupun kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak tarik mari, tak boleh nak membela ke adik akak perasaan tu, tapi kita ada rasa tak buat apa dia, dunia kita moden dah lala ni. Tu dia. Jadi perasaan kata kita ni setuju dengan kebenaran semacam tu, maka apabila kita ada persetujuan sedemikian ni, lepas tu bersetuju dengan segala-gala kemungkaran ni adik akak, Allah Taala akan turunkan bala kepada kita. Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik berjumpa lagi adik akak kepada semua adik akak yang mana duduk ikuti klip video hamba seperti biasa di tempat dan juga masa yang sama. Alhamdulillah, syukur lagi, terima kasih kepada Allah Subhanahu taala adik akak yang mana kita lagi dipeliharakan oleh Allah dan untuk kita ada pada hari ini adik kakak. Jadi pada hari ini adik kakak, amba nak bawa adik kakak kita ni pergi dengan satu buah khutbah yang telah disapakan oleh Ustaz Dr. Muhammad Waling adik kakak di Masjid Jumiah Masjid Raja Legeh Nara adik kakak. Jadi dia berkhutbah berkaitan dengan kita hidup di dalam harian ni lah adik kakak weh. Boleh menggesar ke orang panggil kata boleh mengkeratunkan di dalam kehidupan kita, dan terutamanya kita hidup macam lelah ni adik kakak, barang maha serba serubi maha habisnya adik kakak weh. Maka kita selaku orang beragama Islam ini, apabila kita sedang menempuhi dengan keadaan semacam ni, lagu manakah kita patut tikah dan laku, dan kita kena cara kehidupan kita ni kena lagu mana adik kakak. Dan amba pergi dengar bahawa ni khutbah ni, maka rasa katanya khutbah ni sangat berfaedah. Amba pun mari buat video reaksi untuk adik kakak kita boleh dengar belaka. Lagu mana cerita adik kakak? Jom kita ikuti bersama. Sidang jemaat yang saya hormati, kita sekarang di dalam keadaan di dalam bulan Zulqa'dah, di dalam bulan haram, yang mana umat Islam di seluruh dunia sedang menghadap kepada Baitullahil Haram. Semua yang ada berpeluang untuk mengerjakan haji pada tahun ini sedang berangkat untuk ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan haji. Maka dengan itu sama-samalah kita berdoa semoga mereka itu akan dapat haji mabrur dan dapat keampunan daripada Allah. Dan jangan lupa juga kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita satu hari kita akan berpeluang sebagaimana mereka telah berpeluang di hari ini. Walaupun tahun ini kita tidak ada peluang lagi, dan insya Allah dengan berkat doa yang kita pakai doa, apatah lagi kita dalam bulan haram ini, apatah lagi kita pada hari Jumaat ini, sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bagikan peluang kepada kita, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak ada peluang lagi untuk mengerja haji. InsyaAllah pada tahun depan dan tahun lagi akan datang, kita akan diberi peluangkan oleh Allah untuk mengerjakan haji sebagaimana saudara mara kita boleh mengerja haji pada tahun ini. Jangan lupa dalam doa, jangan lupa, kerana dengan doa saja kita akan dapat keberkatan hidup kita di atas dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan di hari ini juga kita bersama-samalah banyak mengucap syukur kepada Allah yang Allah mengangkatkan wabak yang memejanakan, yang menaburkan di atas permukaan bumi pada 2 tahun lepas. Dan sekarang ni pun tak ada, belum ledah habis lagi, tapi dah ada ku ledah dah, dan kita berpeluang untuk beribadat di masjid, dan fungsi-fungsi masjid pun boleh bergerak, boleh berjalan, dan segala tugas-tugas orang-orang yang berilmu pun boleh berpeluang untuk memberi ilmu pengetahuan kepada mereka-mereka yang ingin untuk mendapat ilmu pengetahuan. Maka ini adalah satu kelebihan.
Satu kelebihan yang Allah bagikan kepada kita. Kemungkinan dengan berkat doa yang kita pakat berdoa, maka Tuhan angkatkan wabak yang telah mengorbankan nyawa berapa banyak orang atas muka bumi ini, tapi kita termasuk di golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh duduk bernyawa di hari ini, boleh menyedukkan hawa yang Allah bagi, dan boleh menggunakan rezeki-rezeki kita, boleh memakai segala rezeki dan meminumkan air-air yang Allah bagi kepada kita. Tapi sekarang ni kita sekarang sedang mengayuh hal, sedang mengadu tentang mahalnya barang-barang di tempat kita. Minyak mahal, makanan mahal, itu mahal, ini mahal. Semua itu dah boleh gilah di mana-mana tempat pun kita akan bunyi tentang mengayuh hal daripada saudara mara kita dan juga kita sendiri. Pakai ada mengayuh hal mahal, belaka ini mahal, itu mahal. Maka ini adalah perkara yang pernah berlaku pada masa Rasulullah SAW dulu. Tapi itu inilah orang panggil fitrah. Fitrah pusingan dunia. Pusingan dunia. Dulu pernah berlaku dah, sekarang kelik mari berlaku pula. Tapi bagaimanakah kita nak kutip pengajaran-pengajaran yang telah berlaku pada masa dulu, pada masa Rasulullah? Bagaimanakah cara Rasulullah mengatasi tentang perkara ini? Bagaimanakah cara Rasulullah mengatasi pada dalam hal ini? Sebab itu pada masa Rasulullah SAW dulu, ada satu hadis menceritakan ala si'r ala ahdi Rasulullah SAW. Jadi mahalnya segala barang-barang tak orang panggil jual di masa Rasulullah SAW. Faqalu, maka sahabat-sahabat mengayuh kepada Rasulullah, pakai pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, sa'ir lana, ya Rasulullah, sa'ir lana. Artinya suruh Rasulullah pergi kecek puak-puak nego, puak-puak duk jual, suruh perendah sikit rega mahal dah ni. Tak lawan nak hidup tak boleh ni. Bagaimana kita di hari ni? Penyok mahal hari-hari, barang duk mahal hari-hari. Hingga siapa anak nak sekolah pun tak kuasa nak pergi beli barang-barang untuk nak hantar anak ke sekolah. Dan banyak daripada kalangan kita siapa berhenti dah anak-anak. Tak pergi hantar ke sekolah, tak jauh tak pergi ngaji dah sekolah. Lepas tu banyak pula daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam, yang tak kenal Allah, yang tak beriman pada Allah, apa mereka jauh intihar, membunuhkan diri mereka, mematikan diri mereka. Bukan saja mati diri saja, bahkan anak bini juga dibunuh dengan sebab kelaparan dan dengan sebab orang panggil kepapaan dan kefakiran, kerana barang-barang pakat mahal belaka kita tak kuasa. Maka pakat mengayuh pada Rasulullah, ya Rasulullah, kecek sikit kepada orang-orang jual supaya pernah rega. Artinya mengikut hak sepatut rega yang sepatut. Maka bagaimana kau jawab Rasulullah? Rasulullah katakan, qala innallahu wal musa'ir. Sebenarnya Allah lah yang duk entah rega, naik turun ni adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak daripada kalangan ahli ilmuwan kata jadi kata-kata kita suka kata barang mahal ini adalah daripada usaha-usaha kita, ataupun daripada tak pandai pemerintahan. Sebab itu kita di hari ini pakat mengayuh, pakat duk kata kepada dia, pakat duk maki kepada nayuk rayuk. Anak meretah tak pandai, wak ada rega mahal dan sebagainya. Maka Rasulullah pernah kata, al-musa'ir huwallahu wal-qabid wal-razik. Allah lah yang menetapkan harga. Dia yang nak bagikan harga, nak bagi rezeki, dan dia nak memberi rezeki dan sebagainya. Wa inni la arju anna alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimaslimatin fi damin wala malin. Dan aku harap aku jumpa dengan Tuhan di akhirat esok. Semoga kamu jangan duk kecek hak ni dapat Tuhan. Kerana aku tak kuasa. Itu jawapan Rasulullah. Aku tak kuasa. Orang yang boleh menguasai letak rega mahal murah ni adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah wal musa'ir. Allah yang letak rega. Maka bagaimanakah keadaan kita hari ini?
Kita kalaulah kita tengok ahli ekonomi tak kecek dah buku lain. Buku pemerintah yang tak pandai dalam mereka. Kita kalau kecek pun ahli politik, semua ahli politik kata kerana perayuk ni lah yang duk cara harga wak ya harga mahal, ekonomi jatuh dan sebagainya. Maka kita mari tengok hadis-hadis lain lagi. Hadis-hadis lain lagi yang bermaksudnya bahawasanya tidak adalah kalaulah tersebar benar fahsyat dan benar mungkar, Allah akan cuba ke atas umat tu dengan apa? Satunya dengan wabak. Yang kedua dengan apa? Dengan majaah. Kaum mano. Kaum mano yang banyaknya menyebarkan benda fahsyat dan benda mungkar dan selalu banyak dosa-dosa. Kasratuz zunub wal ma'asi, kerana banyak dosa dan banyak buat-buat maksiat. Maka kamu tunggulah, Rasulullah kata, kalau kaum tu akan dicubakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak dan juga dengan majaah wal faqr. Gapo wabak? Nyakit tu kita boleh rasa dah baru ni. Bagaimanakah keadaan kita kena baru ni? 2 tahun segala aktiviti masjid dan aktiviti agama dan juga ekonomi dan segala-galanya terhenti dengan sebab wabak yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah kita bandingkan di negeri-negeri lain, kita terdapat kita lebih ringin pada mereka. Karena mereka ada setengah-setengah negeri berjuta-juta mereka mati dengan sebab wabak yang dihantarkan oleh Allah pada 2 tahun yang lepas. Wabak. Kita terima dah hakikat tu. Tapi kemungkinan kita ni umat Islam di 3 wilayah ni atau tempat kita ni masih beruntung dan bertuah kerana di kalangan puak-puak kita lagi masih ada orang yang beriman kepada Allah, orang yang tak putus kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, duk minta maaf kepada Allah, duk minta ampun kepada Allah, maka Allah angkatkan wabak daripada tempat kita. Kalau turun wabak pun tak berat mana kalau nak banding dengan tempat-tempat orang lain. Tapi tak berat pun kita boleh rasa sendiri dah. Orang generasi kita ni boleh rasa setara manakah taun atau wabak penyakit COVID-19 yang datang pada tempat kita baru ni, bagaimanakah perasaan kita. Nak gapo tak boleh, masjid pasti ditutup, sekolah agama pasti ditutup, kalau syiah pasti ditutup. Segala aktiviti dan kegiatan kecakam-kecakam yang ada di permukaan bumi ini terhenti semua kerana menyakit wabak dan ekonomi merosot. Dan hari ini pakak puak-puak ahli politik daripada pemerintah, pihak ratbah, hukumah kerajaan mengatakan hasil daripada COVID itulah buat ekonomi negeri kita merosot hari ini, duk jatuh, duk dan sebagainya. Itu wabak. Yang kedua apa? Yang kedua al-majaah, iaitu kelaparan wal faqr, kelaparan dan kepapaan. Maka hari ini kita telah rasa. Ini adalah permulaan yang kita sedang merasai tentang kepapaan al-majaah. Kemungkinan alhamdulillah lagi tempat kita ni hujan masih duk turun. Alhamdulillah tempat kita ni air sungai belum dikering. Air telaga tak kering, alhamdulillah. Tapi setengah-setengah tempat di hari ini bala turun, COVID sudah lepas, kelaparan mula berlaku, hujan mula berhenti dan sebagainya. Itu majaah wal faqri. Sebab apa perkara tu? Zaharal fasad. Timbulnya orang panggil kebinasaan tamuka bumi ini mimma kasabat aidin nas, dengan sebab usaha-usaha yang kita dah buat. Apa usaha kita buat? Iaitu kita membanyakkan maksiat, kita banyakkan dosa-dosa. Tapi itu sedang jemaah yang saya hormati, marilah kita pakak mengulang kaji, merenung kembali tentang apa yang kita dah buat di hari ini, tamu muka bumi ini. Kita nak taruh harapan kepada kerajaan yang bukan, yang tak kenal agama Allah. Maka kita boleh tengok dah hari ini. Sebagaimana dah heboh sekarang lah ni, baru ni ketung penuh. Itu maksiat. Jual tak pati pergi batas benar-benar. Maka tempat 9 baru ni sudah diizinkan ganja pula tempat kita. Bagaimana kita dah tahu. Dalam waktu tu lah pula undang-undang LGBT juga sudah disahkan daripada Koroma, daripada kerajaan. Dan sikit lagi dalam waktu tu lah juga arak bebas direbuh, nak buat mana tempat saja boleh kita buat arak. Dan pula dalam waktu tu lah sopeni, orang tina jual tubuh, ada tasrih, ada baik anuya, ada baik kaki dan sebagainya.
Dan dalam waktu itulah Huwaitaidin akan diangkat naik ke atas bumi klik semula. Artinya segala-gala perkara itu bebas. Kerana gapo? Kerana orang yang membuatkan undang-undang itu dia tak kenal Allah. Pak kita nak harap pada mereka? Tak ada kena harap dah. Tak ada kena harap dah. Kerana itu belum diizinkan oleh kerajaan, oleh undang-undang bahawa ganja dibebas, orang tino dibebas, judi dibebas. Penuh-penuh dah tamu muka bumi ini dengan judi dan dengan sopeni dan dengan arak dan dengan benda-benda mabuk dan ubat gila dan sebagainya. Apatah lagi kalaulah perkara-perkara itu dibebaskan, maka bagaimanakah generasi muda yang akan datang, generasi yang akan mendatang mengganti tempat kita, maka bagaimanakah keadaan orang panggil mustakbal atau masa depan anak-anak kita. Maka dengan itu kau ibu, kau sedang jemaat yang saya hormati, marilah kita pakak-pakak renung kembali. Buat lagu mana benda ni? Mau siap bermaharaja lela di atas muka bumi di tempat kita. Itu perkara yang kita boleh sebut. Mau siap dah tu. Itulah kasratuz zunub, sebab dosa. Sebab itulah kita tak nak kena ngepek kepada perayuk, ngepeklah kepada diri kita sendiri. Kita tak katalah kepada orang lain, katalah kepada diri kita sendiri. Lebih-lebih orang nara ni kita ni. Sehari dua ni dah heboh benar-benar masalah gapo? Masalah tempat kerja duk tawah orang janguk dan sebagainya. Kita bangga ke anak tino kita tu dapat nombor 1 dalam pertandingan janguk? Orang nara semua. Kita bangga ke? Diisytiharkan bahawasanya orang pemenang dapat nombor 1 dalam pertandingan orang janguk. Kita bangga ke bahawasanya anak-anak tino duk telanjang dalam orang. Kita bangga ke anak-anak kita duk berdecak depan orang, duk peluk orang-orang lelaki yang bukan muhrim daripada kita. Maka bagaimanakah perasaan? Tapi tu perkara ni kita tak nyari, duk salah dia orang lah. Kita bersalah lah ada diri kita sendiri. Tapi itulah sedang jemaat kepada pemimpin-pemimpin yang berkuasa dalam masalah ni, kita kena berfikir. Kita kena berfikir sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita tunggulah bala daripada Allah yang Allah janji kata tadi bahawasanya al-maja'ah, ada soal lagi. Wabak baru ni kita teruk bercakap dah. Al-maja'ah, kelaparan. Hari ini ada setengah-setengah boleh rasa dah. Boleh rasa bagaimanakah keadaan orang tak ada duit. Bagaimanakah orang tak ada anak nak makan. Maka bagaimana kalau kita dah lock benda ni, kita dah lock, kita dah lepas perkara ni, maka kita tunggulah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang jemaat yang saya hormati, marilah kita tak boleh nak salah kepada pihak-pihak. Kita jangan nak salah kepada pihak, kita kena salah diri kita sendiri sebab kita anak-anak daripada anak kita, bukan orang lain. Jangan nak salahkan Tok Imam. Kerana Tok Imam dia je kena jaga ramah. Kita anak 2 3 4 orang kalau tak boleh nak jaga, bagaimanakah kita nak serah pada Tok Imam untuk nak menjagakan anak kita? Sebab itu kepada pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang ada kemampuan untuk nak menghalangkan perkara-perkara ni, usahalah. Kalau tak usaha, kita tunggulah kelaparan dan kehancuran di tempat kita. Apakah undang-undang LGBT itu? Kata Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Thayyib katakan, ini adalah polisi untuk nak menghapuskan umat manusia. Lelaki nikah dengan lelaki, wanita dengan wanita, maka artinya orang manusia akan tak bertaburan lagi. Maka Rasulullah tak akan berbangga lagi dengan umat dia, dengan banyak umat dia di akhirat nanti. Kerana orang tak beranak dan orang akan habis. Itulah sebab-sebab Syekh Muhammad Thayyib jawab. Maka dengan itu, sedang jemaat yang saya hormati, marilah kita mengulang kaji. Nak lagu mana kau? Nak lagu mana? Maka tak lain tak bukan yang saya boleh beri pengesyuran pada hari ini, iaitu masalah pendidikan. Pendidikan saja ya. We anak-anak kita kenalnya Allah, we takut kepada Allah, we kenal neraka, we terkenal syurga, we takut kepada segala bala yang Allah nak turun. Maka itu saja yang akan menyelamatkan anak-anak kita masa sekarang ni. Kerana kita tak nak harap kepada kerajaan. Kerana kerajaan kebanyakan bukan daripada orang kenal Allah. Kita nak harap, cuba perhati tengok. Budak-budak hak duk kenduk semaya kali dengan kita di masjid, hak duk membaca Al-Quran, kita taruh bimbang ke pada dia nak lekat ganja. Kita tak kena takut pada dia. Kalau duduk di masjid semua setiap waktu, baca Quran tak tinggal, ngaji agama, reti agama, takut pada Allah. Walaupun ganja dibebas, bukan saja ganja dibebas, kalau debu putih, heroin dan segala ubat gila dan ubat nama dibebas sekalipun, mereka ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana diri dia takut kepada Allah. Tapi malahan orang dia tak kenal Allah, orang dia tak takut Allah, anak-anak kita dia tak kenal Allah, tak takut kepada Allah. Walaupun ganja tak dibebas, mereka juga menusuk-menusuk kita isap.
Ubat gila belum diharamkan, belum disahkan oleh hukum, oleh kerajaan, juga mereka pakat makan ubat gila. Daun ketung belum disah, dia halal oleh kerajaan, juga mereka duk nusuk-nusuk makan. Apa? Sebab mereka tak takut kepada Allah. Sebab itulah kepada kaum bapa yang saya hormati, yang kita ada anak, ada adik dan ada orang bawah, pakatlah mari jaga sungguh-sungguh anak kita nak masalah pendidikan. Ajarlah anak kita kenal Allah. Maka satu-satu daripada perkara yang diajarkan oleh Rasulullah iaitu apa? Iaitu suruhlah mereka sembahyang. Suruhlah mereka sembahyang apabila mereka berumur 7 tahun. Sampai 10 tahun digodeh, diizinkan godeh suruh kata anak-anak kita. Kerana apa? Kerana sembahyang inilah akan menjagakan anak-anak kita daripada benda fahsyat dan benda mungkar. Kerana itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegahkan kamu sekalian daripada benda fahsyat dan benda mungkar. Maka tak ada benda lain yang boleh nak jaga anak kita melainkan dia dapat jagaan daripada Allah. Maka penepih yang Allah hantar kepada kita itu sembahyang. Itulah kepada kaum bapa yang saya hormati, sedaya mak yang saya hormati, marilah kita pakat diri kita mula-mula start, arti kita kena pakat semaya sungguh-sungguh. Jangan orang sebelum jaga sekadar kata hari Jumaat saja kita mari semaya, dan kita kena semaya setiap waktu di masjid, dan suruhlah anak-anak kita semaya setiap waktu di masjid, dan hajalah mereka dengan sungguh-sungguh. Semoga mereka akan dijaga oleh Allah daripada benda fahsyat dan benda mungkar yang bermaharaja lela di atas muka bumi, khususnya di tempat kita di hari ini. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum wal muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Baik dia Kak, saat ini kita pun telah dengar satu penjelasan daripada Ustaz Muhammad Waling, Dr. Muhammad Waling adik kakak, begitu khutbah yang begitu bermakna sekali dan juga begitu faedah dan begitu boleh bagi kesedaran kepada diri kita semua adik kakak. Dan yang mana buat masa sekarang learning ni dah tak siapa dia lah, semua orang learning apabila kita sebut katanya benda tu mahal, benda ni mahal, kita ni selalu pergi tuduh mentuduh, caci mencaci terhadap pemimpin-pemimpin. Sebahagiannya adik kakak memanglah pemimpin pun juga ada sebahagiannya yang mana dia tak boleh nak kawal ataupun dia tak pandai nak cari marketing kau adik kakak weh. Tetapi lelah ni adik kakak hak harga duk mahal belaka-laka lelah ni bukan sekadar kata dalam negara Thai kita saja dak. Barang duk mahal-mahal lelah ni adik kakak bukan sekadar kata di dalam negara Thai kita saja. Terutamanya minyak dia akak setiap tempat, setiap negara lelah ni harga mahal belaka. Maka pada sebulan yang telah lepas baru ni amba pun telah pergi ke Mekah ni, telah pergi ke Mekah. Mekah ni tempat minyak paling murah sudah dia akak. Kalau kita kecek kat zaman 10-20 tahun dulu kak, Mekah ni harga minyak lebih murah daripada air. Tapi lelah ni adik akak harga minyak di Mekah ni, harga ni nak kodar-kodar dengan Malaysia dah. Itu dia. Jadi lelah ni ekonomi dunia sedang dirusak dia akak. Ekonomi dunia sedang dirusak yang mana harga barang-barang ni duk mahal-mahal gapo ni adik kakak dengan sebab ekonomi sedang duduk ada masalah. Hak ni sebahagiannya. Dan di samping itu adik kakak kita pun tak nafi juga. Kita tak nafi juga dengan asbab pihak pemerintah. Dengan kerana pihak pemerintah ni selalu makan cukai banyak dah kalau lagu mana. Hak ni wallahu alam. Yang hak paling pentingnya adik kakak kita selaku kita orang beragama Islam, macam ustaz telah cerita siapa royak saat ni, dia tak sewi kita hidup tuduh kepada siapa dia. Ustaz saat ni, Dr. Muhammad Waling saat ni dia kata tak usah hidup tuduh kepada perayu lah. Tak usah nak tuduh kepada pihak pemerintah, pemimpin tu, pemimpin ni, demo tu, demo ni lah adik kakak. Dia harap katanya kita ni bakal merenung diri kita adik kakak. Kerana apabila kita sendiri duk selalu berlaku perkara-perkara yang mungkar, patut setuju dengan perkara-perkara yang mungkar macam beberapa hari yang telah lepas LGBT gapo ni, kita tahu cerak-cerak dah adik kakak benda ni adalah benda yang benda yang mungkar adik kakak. Walaupun kita tak juru tak baik sekalipun adik kakak, kita ni bukan orang molek sekalipun, sekurang-kurangnya jangan kita ada perasaan kata setuju dengan undang-undang ni. Walaupun kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak tarik mari, tak boleh nak membela ke adik kakak perasaan tu, tapi kita ada rasa kata apa dia dunia kita moden dah lala ni.
Itu dia. Jadi perasaan kata kita ni setuju dengan kebenaran semacam tu, maka apabila kita ada persetujuan sedemikian ni, lepas tu bersetuju dengan segala-gala kemungkaran ni adik-akak, Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kita. Macam Ustaz royak saat ni, yang pertamanya Tuhan akan turun wabak. Wabak telah turun dah baru ni, iaitu COVID-19. Maka baru-baru ni adik-akak, dalam sebulan, 2 bulan yang telah lepas ni ada satu penyakit pula dah. Penyakit feed-darling. Feed-darling ni pun penyakit yang tak pernah ada lagi sebelum daripada ni. Capak kerong. Tadi. Ataupun panggil apa? Moyek apa nama dah orang ni. Hamba dah ingat dah. COVID pun telah turun dah. Penyakit yang tak pernah ada. Itu wabak. Bala yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya orang panggil kata maja'ah. Kita rakyat ni hidup di dalam kelaparan. Lapar ni tak mesti kata mulut yak mengangur, lidah yak berjalan lonak saja. Tak dia akak. Macam Ustaz rakyat saat ni kita duduk dalam harga mahal, barang harga mahal. Kalau dia kemarah banyak dia akak. Apabila kemarah sorok, tak boleh nak royak dah lah. Segala-gala makin ni apa pun kau kurang juga. Lalu tu adik kakak perkara ending gapo yang dak timbul buat masa sekarang lelah ni, Ustaz pesan kepada kita bahawasanya haraplah kita ni renung kepada diri kita sebelum kita nak pergi menghukumi, tengok buruk kepada orang lain. Tu dia, kena tengok diri kita dulu. Kata lagu mana? Tu dia, ini adalah salah satu khutbah yang amat bermakna, berfaedah sekali kepada diri hamba dan juga kepada adik kakak kita semua. Dan yang paling penting sekalinya adik kakak yang Ustaz royak saat ni, iaitu berkaitan dengan para ibu-ibu dan bapa-bapa, bagi sesiapa yang ada anak, ada pinak, ada cucu, ada keluarga, haraplah kita ni jaga biar baik-baik. Dan supaya kita tak sewi keturunan kita melibati dengan masalah-masalah kemungkaran, hidup bersetuju dengan benda yang hak tak sesuai adik kakak, maka penting sekalinya di hari ini kita kena tanya kesedaran, kita kena tanya ke agama kepada mereka. Walaupun mereka tidak jadi orang krengkrat tangsa senar sekalipun, tak kering seperti tok guru, tak kering seperti tok baba, tetapi sekurang-kurangnya adik kakak mereka juga ada kesedaran kata dia ni adalah Islam ni adalah tak setuju dengan perkara-perkara itu. Maka di hari ini adik kakak kita pun kena syukur, terima kasih alhamdulillah kepada beberapa pertubuhan, macam beberapa hari yang telah lepas baru ni ada pertubuhan Majlis Agama Islam dari 5 wilayah kita adik kakak Taning, Jala dan juga Menara, dan telah keluar mari serta tunjuk nak membelakan agama ini dan tidak bersetuju dengan undang-undang yang telah dilepaskan oleh pihak kerajaan. Sama ada ganja bebas, ketung bebas, patut LGBT pun juga bebas adik kakak. Dan marang ni adalah satu kumpulan dari 5 wilayah. Pakak gedok berkumpul di Majlis Agama Islam wilayah Patani dan serta tunjuk pendirian Cut Jin mereka kata tak setuju dengan undang-undang ni. Dan orang Islam kena tunjuk adik kakak perkara ni. Dan walaupun ambo sendiri pun bukan kata orang duk kering kerat lah mana. Sekurang-kurangnya kita kata undang-undang, walaupun kita dah nak duduk di dalam dunia yang moden setara mana sekalipun adik kakak perkara ni, dan kita tak setuju situ. Ataupun kita sendiri duk terlibat dengan benda tu. Kita tak setuju cekak adik kakak, tapi kita ni duk kena mengena cekak, duk main benda tu juga, tapi sekurang-kurangnya kita ni tak setuju dengan benda tu. Kita tak setuju, kita tak okey dengan benda tu, kita rasa benda tu adalah benda yang tak sesuai, benda yang tak comel. Misal katanya kita ni duduk dalam bidang tu juga, duk main juga LGBT ke, lesbian ke, gay ke adik kakak, kita duduk dalam golongan tu juga, tapi sekurang-kurangnya kita ada di dalam perasaan kita, di dalam pemikiran kata itu tak kena, tak sesuai. Kerana hidup kita adik kakak, kita akan menuju ke lubang kubur adik kakak. Tu dia, inilah sikit sebanyak yang amba boleh berkongsi. Kalau sekiranya percakapan amba tidak disetujui oleh adik kakak, maka haraplah adik kakak cucu kemaafan kepada amba dengan penuh keikhlasan. Semoga klip video yang kita buat reaksi pada hari ini adalah klip yang boleh bagi manfaat kepada amba dan juga kepada adik kakak kita belakang-belakang. InsyaAllah kita akan klip berjumpa lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih yang sudah ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.